Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasan kami pada kali ini adalah untuk membuat video tentang permainan tradisional lah. Saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu Zack Muhammad Ashraf, Badrul Ikhwan, Muhammad Adli, Nur Aiman Hakim dan saya lah. Okey, untuk permainan tradisional ini, ia merupakan permainan yang dimainkan di negara kita. Permainan ini dimainkan tak kira umur, tak kira jantina, mak bapak, anak-anak semua dia pemain ke. Antara contoh-contohnya lah gasing, wow, konda-kondi, congkak, pegalah panjang, teng, batu seremban. Kita mulakan pada part saya. Saya nak ceritakan tentang gasing. Gasing, kalau hampa nak tahu lah, mana start cari contoh gasing tu. Oh, okey, dah ni. Tenang, gasing. Kalau hampa nak tahu, gasing ni ada banyak jenis. Ada gasing lepiak lah kalau orang KL panggil. Leper. Lepas tu ada gasing pakok tu hak bulat, hak telok. Orang panggil tu gasing telok, tapi orang Kedah panggil gasing pakok, untuk dipakukan kat gasing lain. Okey, cerita dah gasing ni, mereka selalu gunakan gasing ni pada waktu menuai. Permainan gasing ni digunakan untuk dibuat pertandingan, sama ada antara kaum, sama ada antara kampung ataupun daerah. Gasing ni, cara dia berpusing-pusing. Ada yang siapa paling lama duk berpusing, dia menang. Ada yang kalau pakok tu kena tu kalah. Itu cara lain lah kalau hampa nak tahu. Itu salah satu permainan tradisional yang ada dekat Malaysia ni. Yang seterusnya adalah Halo guys, so kali ini saya Badrul Ikhwan akan menceritakan tentang satu lagi permainan tradisional, di mana permainan ini nama lainnya adalah layang-layang, tapi dia bukan layang-layang. Saya rasa korang betul kot nama permainan ni. Nama permainan ini adalah wow. Jadi ini dikatakan bahawa wow ini merupakan permainan tradisional yang berasal daripada negeri-negeri pantai timur, khususnya di kawasan Kelantan. Jadi ada ura-ura yang mengatakan perkataan wow ini merupakan perkataan yang berasal daripada Thailand dan digunakan di negeri-negeri seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Dan sebabkan penggunaan perkataan itu adalah secara meluas di kawasan pantai-pantai, di kawasan pantai timur, jadi mereka mengambil perkataan itu untuk jadikan sebagai nama untuk permainan wow ini. Permainan wow ini ada 15 jenis wow tau dekat Malaysia ni. Korang boleh pause video ni sekejap and korang boleh tengok semua jenis wow yang ada dekat Malaysia ni. Jadi korang dapat lihat banyak wow dekat Malaysia ni. Wow ini dikatakan dia menyelahkan lagi seni-seni tentang kebudayaan di Malaysia ni. Kalau korang boleh dapat lihat kan, daripada dia punya bentuk, dari dia punya corak, dia ini nampak sangatlah kemelayuan, autentik Melayu ke situ. Jadi pada pendapat saya, wow ini merupakan satu permainan yang simbolik untuk negara kita, kerana permainan ini membawa banyak makna untuk etnik Melayu ini sendiri, untuk Malaysia. Jadi itu saja daripada saya. So saya akan memberikan part seterusnya kepada sahabat saya. Assalamualaikum dan hai, nama saya Zack Muhammad Ashraf bin Roslan dan sekarang ini saya akan menceritakan tentang batu seremban ataupun nama lainnya selambut dan juga seremban. Batu seremban ini gemar dimainkan oleh kanak-kanak perempuan secara individu ataupun berkumpulan yang terdiri daripada 2 hingga 5 orang. Batu seremban ini boleh dimainkan menggunakan apa-apa sahaja objek yang bulat dan kecil. Sebagai contoh, guli, batu kerikil dan biji getah. Batu seremban ini boleh dimainkan pada waktu lapang, di beranda rumah, di dalam rumah ataupun di mana-mana sahaja permukaan lantai yang rata. Batu seremban ini mempunyai 7 tahap yang bermula daripada tahap paling mudah iaitu buah 1 sehinggalah ke tahap yang paling susah iaitu buah 7. Cara bermain buah 1 ini ialah mula-mula kita akan seleratkan buah kita ke lantai. Kemudian kita akan mengambil 1 buah untuk dijadikan sebagai buah ibu, lalu dilambungkan ke udara. Dalam pada masa yang sama kita akan mengambil 1 buah yang ada di lantai, lalu menyambut kembali buah ibu yang kita lambung ke udara tadi.
Kita akan mengulangi proses ini sehinggalah tiada lagi buah yang terdapat di lantai. Pemain buah 2 pula ialah dia sama saja macam buah 1 tadi. Cuma kali ini kita akan kutip 2 buah yang ada di lantai. Cara bermain buah 3 ini pula ada sedikit perbezaan. Pada lambungan yang pertama, kita akan mengutip 1 saja buah yang ada di lantai. Manakala pada lambungan yang kedua, kita akan mengutip 3 biji buah secara serentak. Cara bermain buah 4 ialah sesudah kita melambungkan buah ibu ke udara, kita harus mengutip keempat-empat biji buah yang ada di lantai, lalu kita sambut kembali buah ibu yang telah kita lambung ke udara tadi. Bermain buah 5 pula, dia sama saja macam buah 4 tadi. Cuma kali ni, selepas kita dah ambil keempat-empat buah tadi yang ada di lantai, kali ni kita akan melambungkan buah ibu ke udara lagi sekali, lalu meletakkan kembali keempat-empat buah itu ke lantai, lalu menyambut kembali buah ibu tersebut. Cara bermain buah 6 pula ialah mula-mula pemain akan mengambil 2 buah untuk dijadikan sebagai buah ibu, lalu melambungkan 1 buah ke udara, lalu menukar 1 buah yang di lantai dengan 1 buah yang ada di dalam tangan. Mereka akan mengulangi proses ini sebanyak 3 kali. Cara bermain buah 7 pula ialah dengan mengikuti urutan buah 6 tadi, mula-mula kita akan melambungkan kedua-dua biji buah ibu ke udara. Semasa buah ibu itu telah dilambungkan ke udara, kita akan mengutip sebiji buah yang berada di lantai. Kedua-dua biji buah ibu yang telah dilambungkan tadi harus disambut menggunakan kedua-dua belah tangan kita. Satu menggunakan tangan kanan dan satu lagi menggunakan tangan kiri. Pada akhirnya, buah ibu yang terakhir dilambungkan harus disambut. Baiklah, itu saja daripada saya. Seterusnya, Aiman akan menceritakan tentang permainan tradisional yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum semua, nama saya Aiman Hakim dan saya nak ceritakan dekat korang pasal satu permainan tradisional yang saya percaya korang semua very familiar with, iaitu Teng-Teng. Saya percaya korang semua pernah main permainan Teng-Teng ni sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup korang. Tapi sebelum saya mula perkenalkan dekat korang pasal permainan Teng-Teng ni, macam mana cara sebutan dia yang betul? Teng-Teng ke? Teng-Teng ke? Teng-Teng ke? Teng-Teng? Sebenarnya tak ada beza pun, semua sama. Permainan Teng-Teng ni biasanya dimainkan oleh kanak-kanak perempuan sebab permainan ni dia tak lasak. Dia cuma lompat-lompat je. Jadi kanak-kanak perempuan lebih tertarik dekat permainan ni kalau nak bandingkan dengan kanak-kanak lelaki. Tak ada masalah pun kalau kanak-kanak lelaki nak main permainan ni. Main Teng-Teng ni tak susah. Korang cuma perlukan gelanggang dan juga gundu. So apa yang korang tengah tengok sekarang ni ialah gelanggang Teng-Teng. Gelanggang ni boleh dibuat dengan menggoreskannya ke atas tanah macam ni. Atau kalau tak boleh nak gores kat tanah tu, korang boleh lukis dekat atas tanah dengan menggunakan kapur macam ni. Gelanggang ni biasanya mengandungi 9 petak, di mana setiap pemain perlu melompat ke dalam setiap petak menggunakan salah satu kaki diorang ataupun kedua belah kaki diorang mengikut keadaan gelanggang. Selain itu, permainan ni selalunya dimainkan oleh 2 hingga 4 orang pemain. Tak ramai sebab kalau ramai nanti susah nak main oleh sebab saiz gelanggang yang kecil. Cara permainan ini dimainkan adalah pemain perlu mencampak gundu ke dalam setiap petak mengikut turutan nombor dan lepas tu diorang kena lompat ke dalam setiap petak tu menggunakan salah satu kaki ataupun kedua belah kaki diorang seperti yang telah saya terangkan tadi. So kalau diorang berjaya lompat ke dalam setiap petak tanpa jatuh, pemain seterusnya akan memulakan giliran. Tapi kalau mereka gagal untuk menambahkan giliran mereka akan dikira mati. Teng-Teng ni boleh dimainkan pada bila-bila masa dan juga di mana-mana sahaja. Tak ada had umur, masa dan juga specific time untuk dimainkan. Main Teng-Teng ni tak susah, tak mengambil banyak masa dan juga tenaga. Nak main sorang-sorang pun boleh, tapi seperti permainan tradisional lain lebih seronok kalau kita main dengan kawan-kawan kita. Oleh itu, saya nak paskan video ni kepada kawan saya Adli untuk ceritakan dekat korang pasal satu lagi permainan tradisional. Dipersilakan. Okey guys, kita pergi kepada permainan tradisional yang seterusnya yang dipanggil sebagai galah panjang. Okey, apa itu galah panjang rakan-rakan? Okey, galah panjang ini adalah sejenis permainan tradisional yang memerlukan pemain-pemain untuk melempasi garisan-garisan berhalang atas gelanggang yang rata. Macam kita tengok kat belakang ni, diorang bermain atas gelanggang yang rata. Okey, tujuan dia untuk apa? Untuk menguji kecekapan pemain-pemain sambil berlari sambil melepasi halangan. Okey, permainan galah panjang ini juga boleh dimainkan antara 7 hingga 10 orang pemain dalam satu masa. Mestilah kita nak tahu macam mana nak main pula kan? Okey, senang sahaja dan sangat-sangat menyeronokkan. Pertama sekali kita perlukan 2 pasukan, iaitu satu pasukan sebagai penyerang, satu lagi pasukan sebagai pertahanan. Okey, pasukan penyerang ni perlu melepasi garisan-garisan yang telah dijaga oleh pertahanan. Manakala bagi pasukan pertahanan pula, mereka perlu memastikan bahawa pasukan penyerang tidak melepasi garisan-garisan mereka. Jadi permainan ini dimulakan dengan pasukan pertahanan akan menjaga garisan mereka dan akan ada ketua yang menjaga garisan tengah, dan istimewanya ketua ini dia bebas untuk menggerak ke mana-mana sahaja garisan sama ada di hadapan ataupun di belakang. Manakala bagi pasukan penyerang pula, mereka perlu memastikan mereka sampai ke hujung garisan tanpa disentuh oleh pasukan pertahanan dan perlu patah balik untuk meraih kemenangan.
Nampak best kan? Tetapi dia ada pantang larang juga tau. Contohnya kalau anak buah bagi pasukan penyerang yang tak lepas, permainan akan masih diteruskan. Tetapi kalau ketua bagi pasukan penyerang yang tak lepas, permainan akan diberhentikan dan akan dimainkan game yang baharu. Tetapi dia bertukar. Pasukan penyerang jadi pasukan bertahan, pasukan bertahan akan jadi pasukan penyerang. Jadi galah panjang ini sangat-sangatlah efektif untuk menyiapkan tubuh badan kita kerana ianya permainan yang mengeluarkan peluh daripada tubuh badan kita. Dan yang paling penting sekali, ianya sangatlah seronok apabila dimainkan bersama rakan-rakan kita pada waktu petang. Akhir sekali, permainan tradisional ini dapat mengeratkan silaturahim sesama masyarakat terletak di Malaysia tanpa berbilang kaum. Terdapat beberapa cara lah untuk memantabatkan permainan tradisional ini. Antaranya adalah golongan muda patut menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional ini. Selain itu, kerajaan perlu mengangkat permainan tradisional ini sebagai aset negara untuk diperlihatkan di mata dunia. Selain itu, perlu membuat pertandingan permainan tradisional di kalangan masyarakat sebagai aktiviti tahunan, sama ada di peringkat daerah ataupun negeri. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.